Buletin Didik 26 September bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Projek pendidikan yang dilaksanakan oleh sepasukan guru bahasa Inggeris dari Kolej Vokasional Keningau melayakkan mereka sebagai finalis bagi anugerah inovasi pendidikan bahasa Inggeris paling berprestij di dunia iaitu Elton's Innovation Awards anjuran British Council dalam kategori inovasi tempatan. Melalui projek Daudau yang bermaksud dahulu kala dalam bahasa Bajau, projek seni ini menggabungkan seni persembahan, seni penulisan dan seni visual. Projek ini diilhamkan oleh Dr. Sirhajuan Ide, Nur Azilah Othman dan Sydney Engelbert Ganggang dan mendapat bimbingan Macmillan Education and International House World Organisation yang turut diiktiraf dalam penganugerahan ini. Ini merupakan kali pertama Malaysia tersenarai sebagai finalis bagi anugerah berprestij ini. Projek ini membimbing pelajar untuk menghasilkan karya seni mereka sama ada dalam bidang seni persembahan, seni penulisan, seni visual atau gabungan mana-mana bidang seni tersebut. Ini membolehkan pelajar mengasah bakat dan menunjukkan kreativiti mereka. Projek ini juga memberi alternatif tertentu seperti bahasa isyarat dan animasi kepada pelajar berkeperluan khas agar mereka dapat menghasilkan karya tersendiri dan menyertai sebarang pertandingan. Tema utama projek ini adalah cerita rakyat dan budaya etnik dengan tema keduanya adalah isu-isu kontemporari. Terdapat 5 lagi finalis untuk kategori inovasi tempatan yang berasal dari Brazil, Peru, Republik Yunani, Ukraine dan United Kingdom. Pengarah kolej Johari Elias Jaibit bin Sabin memuji usaha guru-guru ini yang berjaya memperkayakan pengalaman belajar penuntut institusi itu sambil memberi mereka peluang untuk menunjukkan bakat dan kreativiti mereka. Tambahnya, projek itu juga mampu membantu memelihara warisan budaya kerana ianya bertemakan cerita rakyat dan budaya etnik. Pemenang-pemenang bagi anugerah yang dipertandingkan akan diumumkan pada 30 November 2022 melalui acara fizikal yang akan berlangsung di London dan ianya turut ditayangkan dalam talian. Sesuatu yang wajar dipuji, keberanian 5 pelajar jurusan teknologi automotif Kolej Vokasional Keningau membentangkan projek inovasi automotif mereka di The International Conference on Chemical and Biological Sciences pada 20 September 2022 yang berpusat di Nigeria. Persidangan yang berlangsung di Zoom ini dihadiri oleh delegasi dari 11 buah negara di Asia, Eropah dan Afrika. 5 pelajar tersebut adalah Carlson Norman, Idham Sahaidanain, Ednard Losiman, Muhammad Zulkarnain dan Khairi Syafwan Waimin. Mereka membentangkan inovasi jet gunting yang berasaskan kuasa bateri di mana ianya tidak memerlukan tenaga manusia untuk beroperasi sepenuhnya. Tujuan inovasi ini diciptakan adalah untuk memudahkan mekanik kereta dan pemandu kereta agar proses mengangkat badan kereta lebih mudah, selamat dan cekap. Biarpun sekadar pembentangan, namun ia dilihat dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi terutamanya dalam bahasa Inggeris serta membantu untuk meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah. Ucapan Perdana Menteri dalam Bahasa Melayu pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB baru-baru ini bukan sahaja mengukir sejarah, bahkan membuka mata pemimpin antarabangsa. Langkah itu juga dilihat menjadi penanda aras dalam memartabatkan Bahasa Melayu yang turut digunakan oleh 300 juta penduduk dunia. Penggunaan bahasa Melayu pada persidangan UNGA juga bakal menambah bilangan bahasa formal yang diluluskan PBB. Selain penggunaan bahasa Inggeris, beberapa bahasa lain digunakan oleh pemimpin seluruh dunia ketika berucap pada persidangan UNGA. Antaranya bahasa Arab, Mandarin, Perancis, Rusia dan Sepanyol. Beliau menggunakan bahasa Malaysia secara teknikal dengan mengemukakan fakta dan mesej yang tegas dan berani. Dan ini menarik banyak pemimpin-pemimpin negara di seluruh dunia untuk bukan sahaja memahami ucapan itu dalam bentuk ahli bahasanya, tetapi juga
cuba memahami perakata-perakata penting seperti yang diucapkan oleh beliau, mana bersatu teguh bercerai roboh. Dan ini mungkin akan menggantikan perakata hari ini yang kebanyakan dipetik daripada bahasa Latin. Kemarin Perdana Menteri mencipta sejarah sebagai pemimpin pertama Malaysia yang berucap menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya pada perhimpunan diplomatik terbesar di New York, Amerika Syarikat. Langkah mengenakan baju Melayu turut dipuji kerana menggambarkan penegasan jati diri dan identiti masyarakat Malaysia kepada komuniti dunia. Kami percaya tema ini amatlah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mencemar duli menghadiri Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8 hari ini. Ia menghimpunkan ramai penggiat seni tekstil, artisan dan penenun dari seluruh Malaysia, ASEAN dan rantau lain untuk berkongsi maklumat mengenai keunikan tekstil masing-masing. Ketibaan Seri Paduka berdua turut diiringi oleh Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah dan disambut tetamu kehormat yang hadir. Simposium Dwi Tahunan Anjuran Yayasan Tenun Pahang Diraja yang diadakan mulai 25 hingga 30 September ini turut dihadiri Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Sebanyak 17 kertas kerja akan dibentangkan oleh 13 negara antaranya Brunei Darussalam, Indonesia, Kemboja, Kanada, India, Filipina dan Myanmar dalam simposium ini bagi membincangkan berkaitan pemeliharaan dan kelestarian tekstil tenunan asli di rantau ASEAN. Selain itu turut dipamerkan untuk tontonan umum merupakan pelbagai koleksi menarik, koleksi tenunan peribadi Seri Paduka sendiri, hasil tenunan dari penjara serta koleksi peribadi tokoh budaya Allahyarhamah Sharifah Azah Muhammad Al-Sagof atau lebih dikenali sebagai Azah Aziz. Golongan pelajar dan belia dijangka menjadi sasaran baharu sindiket penipuan dalam talian atau scammer, terutama membabitkan urusan pinjaman wang serta keldai akaun dengan menggunakan pelbagai modus operandi jenayah cyber pada masa depan. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata, kelicikan penjenayah cyber mengeksploitasi perubahan teknologi dan kreatif menjerat mangsa menjadi antara punca peningkatan kes jenayah itu. Selain itu, beliau berkata, kesedaran masyarakat yang masih pada tahap sederhana mengenai jenayah cyber turut menyumbang kepada gejala itu. Justru, Polis Diraja Malaysia (PDRM) melihat wujudnya keperluan untuk menyebar luas ilmu pengetahuan kepada masyarakat supaya mereka dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa kegiatan jenayah itu. Malah kegiatan jenayah kewangan sebegini turut memberi kesan jangka panjang kepada ekonomi dan keselamatan negara, termasuk menggugat kemajuan ekonomi. Mengulas lanjut, 7 jenis jenayah kewangan utama membabitkan penipuan dalam talian ialah belian dalam talian, pinjaman tidak wujud, pelaburan dalam talian, Macau scam, African scam, pintasan email dan penipuan SMS. 7 kategori itu menunjukkan trend peningkatan dalam tempoh 3 tahun iaitu 13,703 kes membabitkan kerugian RM539 juta pada 2019 meningkat kepada 17,227 kes dengan kerugian RM511.2 juta pada 2020 disusuli 20,701 kes dengan kerugian RM560.8 juta pada tahun lalu. Dalam tempoh Januari hingga Julai tahun ini pula, katanya sebanyak 12,092 kes direkod membabitkan kerugian bernilai RM414.8 juta.
Dalam usaha memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat, Perpustakaan Tuanku Bainun PTB, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI mengambil satu langkah proaktif. PTB dengan kerjasama Pusat Transformasi Komuniti Universiti UCTC menyediakan ruang khas untuk sudut bacaan di Klinik Kesihatan Tanjung Malim dan Klinik Kesihatan Slim River, Perak. Penyediaan ruang-ruang ini merupakan projek rintis Hikmat Sosial UPSI bertujuan untuk memupuk budaya membaca kepada pengunjung yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Timbalan Ketua Pustakawan PTB, Wan Kartini Wan Sulaiman berkongsi, pihaknya mengambil masa 3 hari dengan kekuatan 10 orang staf bagi penyediaan ruang bacaan tersebut. Ujarnya, pihaknya memilih untuk menempatkan sudut bacaan di ruang legar yang terletak berhampiran tempat menunggu di klinik kesihatan terbabit. Buku-buku berkenaan boleh dibaca pesakit ketika menunggu giliran mahupun ahli keluarga yang menemani mereka sewaktu menanti bagi mendapatkan rawatan. Tambahnya, sebanyak 5,300 naskah buku beraneka genre seperti cerpen, motivasi dan keagamaan diserahkan kepada kedua-dua klinik itu. Buku-buku ini merupakan sumbangan daripada agensi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Serambi Ilmu Rakyat Bank Rakyat serta sumbangan orang awam selain perbelanjaan UPSI sendiri. Dalam pada itu, Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mattaf berkata, UPSI akan terus mencari ruang untuk memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat. Katanya, usaha tersebut diharap dapat membantu memperkasakan lagi modal insan tempatan seiring dengan slogan UPSI, Universiti untuk Masyarakat. Kemeriahan sambutan Pesta Tanglung Tawau 2022 mendapat sambutan menggalakkan dari masyarakat setempat. Dianggarkan lebih 10,000 pengunjung membanjiri program berkenaan yang dipenuhi dengan acara kebudayaan kaum Tionghoa. Majlis sehari itu berlangsung di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Yuk Chin Tawau, Sabah. Selain pertandingan tanglung yang disertai lebih 20 peserta daripada pelbagai kaum, program turut dipenuhi dengan acara kebudayaan dan makanan tradisi kaum Tionghoa. Program dianjurkan oleh Persatuan Dewan Perniagaan Tionghoa, Gabungan Persatuan Tionghoa dan pihak swasta. Sambutan berkenaan telah dihentikan sejak 2 tahun lepas akibat penularan pandemik COVID-19. Ini program diwujudkan pada tahun 2015 dan berturut sampai 2019 sehingga kita menghadapi itu wabak COVID 2019 dan kita berhenti 2 tahun lah. Jadi hari ini sangat gembira lah kerana pesta ini akan diajukan balik. Dan seperti apa kita cakap, saya amat bergembira kerana kita nampak balik itu keramaian yang begitu mesra, bukan saja Cina. Tetapi kita tengok banyak juga Melayu dan kaum-kaum lain datang sama-sama untuk menyambut pesta kuih bulan ini. Okey, sebagai penduduk Tawau, kami rasa berbangga dengan pesta yang diadakan ni yang melibatkan semua kaum dan ramai kaum-kaum yang lain boleh bersama-sama untuk menjayakan program inilah. Dengan saya sendiri pun pertama kalilah datang ke Pesta Tanglung seperti yang diadakan ni. Very happy lah after 2 years of COVID. So ini kali kami boleh datang untuk ini perayaan beramai-ramai lah. So very happy to see that. Oh, kalau kita tengok setiap kaum pun datang. Nah, so berbilang kaum lah orang datang. Tidak kira bangsa, agama. So kita celebrate sama-sama lah. Pertama dibuka lepas MCO. Jadi sangat meriah, boleh nampak banyak orang. Banyak kaum juga, kaum Melayu, Cina semua pun ada. Pesta Tanglung dikenali sebagai perayaan musim luruh atau perayaan kuih bulan dan secara tradisinya pesta ini menandakan berakhirnya musim menuai. Dalam pada itu, seramai 5 kumpulan pelajar dari Kolej Vokasional menyertai pertandingan kreativiti mencipta tanglung sempena Pesta Tanglung Tawau 2022. Selain mencungkil bakat dan kreativiti pelajar, inisiatif bagi menyertai pertandingan itu bertujuan memeriahkan sambutan pesta kaum Tionghoa berkenaan. Penyertaan julung kali pelajar berkenaan telah mempamerkan kreativiti dan inovasi masing-masing melalui tanglung yang dihasilkan. Tanglung yang dihasilkan mengambil masa selama 2 minggu untuk disiapkan
sebelum dipamerkan kepada orang ramai pada sambutan berkenaan. Antara tanglung yang mendapat tempat hasil ciptaan kumpulan pelajar berkenaan adalah Year of Rabbit dan Golden Coin. Dan College Vocational, kita punya warga akan sentiasa mengikuti semua aktiviti yang dianjurkan, khususnya di daerah Tawau ini, untuk sekurang-kurangnya mempromosikan College Vocational sebagai salah satu institusi pendidikan yang multi-skill. Apa aktiviti pun kami akan turut serta. Sebab pelajar-pelajar kita sememangnya berkemampuan dan berkebolehan dalam menunjukkan apa jua kemahiran, skill yang dipertandingkan. Pengalaman kadang-kadang kerjasama kami dari classmate, saya semua kelas gitu. Kerjasama, lepas tu kami kami akan bagi kumpulan. Jadi kumpulan tu takkan pernah ibarat macam rasa tersaing lah begitu. Kami sama-sama saling memaham perasaan masing-masing. Sehubungan itu, pelajar kolej berkenaan berharap pertandingan seperti itu akan diteruskan pada tahun hadapan bagi membolehkan mereka menyertainya semula. Bersua kembali. Krisis tenaga menyebabkan permintaan ke atas pemasangan panel solar untuk kediaman komuniti di Sepanyol meningkat. Keadaan itu ditambah ketara apabila undang-undang baharu turut diperkenalkan bagi membolehkan pihak komuniti menjana kuasa boleh diperbaharui melalui pemasangan panel solar secara kolektif. Penduduk di kediaman Rosa Luxemburgo di Madrid antara yang mula mengamalkan kaedah itu. Semua perbelanjaan ditanggung bersama. Mengikut laporan, tahun lalu Sepanyol memasang panel solar yang boleh mengeluarkan tenaga elektrik sebanyak 1.2 gigawatt yang dijangka meningkat kepada 2 gigawatt menjelang akhir tahun ini. Ini juga serentak penarikan balik cukai matahari pada tahun 2018 yang memberi kesan kepada pemasangan panel solar. Di bawah undang-undang baharu itu, individu, keluarga dan komuniti dibenarkan mengeluarkan tenaga boleh diperbaharui. Menurut syarikat yang dilantik sebagai penasihat dan reka bentuk pemasangan panel solar itu, pihaknya turut menerima lebih 213% permohonan untuk pemasangan panel solar di Madrid. Ini menyebabkan pihaknya menggelarkan perkara itu sebagai fobia solar. Hasil penggunaan tenaga melalui solar, mereka juga menjangkakan penduduk di kediaman Rosa Luxemburgo mampu mengelak pelepasan sebanyak 240 tan karbon dioksida setahun. Seperti di kebanyakan tempat, bandar orang asli Kowanyama di utara Queensland, Australia juga bimbang dengan pertambahan anjing liar di kawasan mereka. Bagi mengatasi isu itu, anjing-anjing berkenaan dikasih atau dimandulkan. Menurut pegawai pengawal anjing, Samuel Hudson, masalah itu berpunca daripada sikap tuan punya anjing itu sendiri. Katanya, anjing-anjing itu tidak lagi dipedulikan apabila ia tua, sudah tidak pandai lagi menguruskan diri mereka atau comot. Ini menyebabkan anjing-anjing berkenaan menjadi liar. Selain sering bergaduh sesama mereka, kumpulan anjing liar itu juga menyerang binatang ternakan seperti kuda dan kadang-kadang manusia. Berikutan itu, semua penduduk dinasihatkan supaya memagari kediaman mereka. Mengikut laporan, terdapat 445 ekor anjing berdaftar di Kowanyama atau kira-kira 1 daripada 2 orang penduduk di bandar itu. Jumlah anjing yang tidak berdaftar atau anjing liar tidak diketahui. Bagi mengelakkan anjing-anjing itu membiak, pemilik anjing ditawarkan insentif seperti makanan percuma dan ubat-ubatan jika mereka membawa anjing mereka untuk rawatan. With the efforts of our desexing, treating them for worms and ticks and mange and all that sort of stuff, majority of the population are healthy looking. They look like normal dogs now. Okey,
Okey, basic yang kelima ialah counter. Di mana apabila opponent baling bola dekat kita, kita akan counter attack dia. Okey, contohnya Sukan. Mara ke perlawanan akhir mengalahkan tuan rumah menerusi sepakan penalti. Tuah tidak lagi menyebelahi Harimau Malaya. Pada perlawanan akhir Piala Raja Thai menentang Tajikistan, Harimau Malaya tewas 0-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan buntu mencipta jaringan pada permainan masa sebenar. Hujan lebat nyata menjejaskan kerancakan perlawanan akhir. Harimau Malaya ranking ke-148 dunia menentang Tajikistan ranking ke-109 dunia. Meskipun ada beberapa pergerakan menarik yang berjaya dicipta kedua-dua pasukan, mereka buntu mencari jaringan. Kemasukan pemain pengganti juga gagal mengubah keadaan dengan kedudukan tanpa jaringan kekal sehingga whistle penaman. Dan pemenang terpaksa ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti. Awalnya, peluang berpihak kepada Harimau Malaya apabila penjaga gol Shihan Hazmi bijak membaca helah yang cuba dilakukan kapten pasukan Tajikistan Aktam Nazarov. Begitupun segala-galanya mula tidak menjadi apabila sepakan pertama ketua pasukan Harimau Malaya, Dion Kuls, ditampan penjaga gol lawan Rustam Yatimov. Dengan keyakinan mula berpihak Tajikistan, sepakan kedua Harimau Malaya yang diambil Nazmi Faiz Mansur turut dihalang penjaga gol lawan. Kekecewaan Harimau Malaya berterusan apabila sepakan ketiga yang diambil Safawi Rashid sekadar menggegar palang gol. Rustam Soirov kemudian tenang mencipta jaringan membolehkan Tajikistan bergelar juara menerusi keputusan 3-0. Sekaligus kejuaraan sulung Tajikistan dalam sejarah Piala Raja Thai sejak dipertandingkan pada 1968. Terdahulu, tuan rumah Thailand mengesahkan kedudukan tempat ketiga apabila menewaskan Trinidad and Tobago. Thailand membuka jaringan pada minit ke-21 menerusi Chanarong untuk kedudukan 1-0 pada babak pertama. Selepas rehat, Trinidad and Tobago melakukan beberapa pertukaran dan ia membuahkan hasil apabila berjaya mengikat kedudukan 1-1 pada minit ke-59 menerusi Karen Moses. Thailand mula mengatur gerak dengan beberapa rangkaian serangan pantas. Detik yang ditunggu-tunggu tiba apabila pemain sensasi pasukan Supachok Sarachat meledak gol kemenangan Thailand sekaligus mengesahkan kedudukan ketiga kejohanan. Ini pula pertandingan bola sepak Piala Raja Perlis. 3 trofi kejuaraan utama menjadi rebutan yang turut disaksikan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail. Kategori merebut kejuaraan trofi bawah 17 tahun menemukan pasukan tuan rumah. Sekolah Menengah Kebangsaan Said Hassan menentang Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Impian dari Pulau Pinang. SMK Said Hassan menampilkan kelas tersendiri, muncul juara dengan keputusan 3-1. Selain kategori bawah 17 tahun, turut diadakan perlawanan bagi kategori bawah 14 tahun yang dimenangi SMK Mutiara Impian. Kategori alumni pula menjadi milik SMK Said Hassan yang menumpaskan Penang Free School 3-1. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail. Mengakhiri buletin D-Day, lebih 100 peluncur dengan pelbagai kostum karakter filem dan ikon terkenal menyertai Karnival Udara Tahunan di Pergunungan Alps, Perancis. Saya Syafrizan Wahab, salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.